Okay, video yang ni cikgu nak ajar satu tajuk yang popular untuk semester 1, rekod tak lengkap. Hampir setiap exam semester 1 ada keluar soalan ni, rekod tak lengkap. Jadi soalan juga akan sentiasa tanya, apakah sebab wujudnya rekod tak lengkap? Okay, di sini cikgu bagi 5 sebab. Cikgu tulis dengan ringkas. Kalau dalam exam minta jelaskan, anda sepatutnya hurai dengan lebih detail lagi lah. Okay, boleh rujuk pada buku. Okay, yang ni poin pertama. Sebab wujudnya rekod tak lengkap kerana peniaga tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam perakaunan. Jadi bukan semua tahu buat akaun kan, kena tahu belajar sistem catatan bergu. Jadi tidak mempunyai ilmu pengetahuan, jadi mereka pun rekod yang disimpan itu juga adalah tidak lengkap. Poin yang kedua, sistem perekodan yang tidak lengkap mungkin juga disebabkan oleh sistem perekodan yang tidak sistematik ataupun dokumen urus niaga yang tidak lengkap. Ada sudah hilang. Okay, ada yang tak ada. Jadi yang ada rekod, yang tak ada tak direkod. Jadi ini menyebabkan rekod yang ada sudah tak lengkap. Poin yang ketiga, undang-undang tidak mewajibkan sesuatu perniagaan perlu menyimpan rekod yang lengkap. So dia tidak diwajibkan oleh undang-undang. Jadi perniagaan, terutamanya perniagaan kecil-kecilan, tidaklah menyimpan rekod yang lengkap. Poin yang keempat, perekodan yang lengkap memerlukan kos pengendalian yang tinggi. Jadi kalau kita tak ada mempunyai ilmu pengetahuan dalam perekodan dalam sistem catatan bergu, jadi kalau kita perlu employ mengupah seorang accountant, jadi harga dia pun sangat mahal, kita perlu bayar gaji yang tinggi. Jadi terutama untuk perniagaan yang kecil-kecilan tidak mampulah untuk membayar kos yang ini. Poin yang kelima, rekod perakaunan mungkin tak lengkap kerana kemungkinan mungkin dimusnah atau hilang disebabkan oleh kebakaran, banjir. Jadi semua rekod sudah hilang, sudah dimusnah, jadi rekod sudah jadi tak lengkap. Jadi kalau kita sudah tahu setiap perniagaan perlulah melaporkan keuntungan kepada lembaga hasil kan. Ini satu sebab. Dan satu sebab lagi, peniaga pun juga lepas 1 tahun berniaga, mereka pun ingin tahu bagaimanakah keadaan prestasi perniagaan. Adakah dia untung atau rugi. Jadi macam mana kaedahnya nak menentukan untung rugi perniagaan sekiranya rekod adalah tidak lengkap. Okay, so ada 2 kaedah, okay, penentuan untung rugi. Satu kaedah ialah kaedah perbandingan modal ataupun nama lain kita panggil kaedah pendekatan penyata kedudukan kewangan. Kerana kaedah ini membandingkan aset dan liability. So aset dan liability kan akan ditunjuk di penyata kedudukan kewangan. So they call it also perbandingan modal, where we bandingkan modal awal and modal akhir. Then aset, kita bandingkan aset dan liability. When we say modal is refer to asset and liability kan, so dia juga dipanggil pendekatan PKK. Pendekatan yang satu lagi ialah kaedah analisis, di mana kita analyze all the belanja, hasil, okay, asset, liability. So ini merupakan kaedah yang lebih rumit lah. Kaedah ni hanya diguna kalau kita ada maklumat yang cukup. Okay, kaedah ni akan menyediakan penyata pendapatan kerana kaedah ni dia analyze, dia ada maklumat yang cukup untuk mencari belanja dan hasil perniagaan. Jadi dia boleh menyediakan penyata pendapatan. Sedangkan kaedah ni diguna sekiranya perniagaan ini rekod dia adalah terlalu terhad. Banyak belanja dan hasil tak dapat dicari. How much they spend and all that we don't know. So kita terpaksa guna kaedah perbandingan modal. Maklumat yang ada cuma aset dan liability. So this one maklumat terlalu terhad.
So we use kaedah perbandingan modal. Kalau maklumat yang ada adalah cukup untuk menyediakan penyata pendapatan, walaupun tak lengkap, but at least ada yang maklumat lebih daripada urut perniagaan ni. Okay, at least they have some details about belanja dan hasil. So we can sediakan penyata pendapatan. Okay, so dua kaedah ni So untuk video ni, cikgu hanya ajar kaedah perbandingan modal dulu. So again, as I said, kaedah ini diguna untuk perniagaan di mana maklumatnya terlalu sedikit. Tak cukup pun, not enough maklumat for you to sediakan penyata pendapatan untuk mengira untung. So kita terpaksa bandingkan the modal. That's why we call it kaedah perbandingan modal. Okay, so kita bandingkan modal awal dan modal akhir. Okay, yang ni kita mengguna persamaan perkawanan yang ada dalam PKK. Dalam PKK iaitu penyata kedudukan kewangan, demi the modal awal dan modal akhir lah, dibandingkan. Let's say you start business with modal 10,000. Then at the end, after 1 year, your modal akhir become 50,000. So means you sudah untung lah. That's why ini satu konsep yang sangat simple. Okay, kita menggunakan persamaan yang ada dalam penyata kedudukan kewangan. So, dalam penyata kedudukan kewangan, persamaannya ni. Okay, modal akhir, macam mana nak cari untung bersih? The one in equity per milik, bahagian bawah tu. So, we know that in order to get modal akhir, kita akan di dalam penyata kedudukan kewangan, kita modal awal akan campur modal tambahan, campur untung bersih, tolak ambilan. So inilah satu persamaan, di dalam ada untung bersih. So now we want to find untung bersih. So you take out the untung bersih. Okay, untung bersih ni mean here. So modal awal semua ke sini. So di sini campur, like matematik lah. Bila dia pindah ke sebelah sini menjadi tolak. So modal akhir akan tolak modal awal dan tolak lagi modal tambahan. Campurlah, tolaklah, ini campur, bila pergi sini dia sudah jadi tolak. So tolaklah yang ini, bila ini sudah, ini ialah tolak, bila pergi sana dia menjadi campur. Yang ini campur, bila ke sebelah sini menjadi tolak. Okay, so will be modal akhir, tolak modal awal, tolak lagi modal tambahan, campur dengan ambilan. Okay, so in order, that's why keluarlah satu formula untuk mencari untung bersih. Modal awal akhir, campur ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal. Ya, jadi ini dipanggil pendekatan penyata kedudukan kewangan, because we use the persamaan perkawanan from the penyata kedudukan kewangan to find the untung bersih. Okay. So persamaan ini boleh juga disediakan dalam bentuk penyata. So you tengok, seperti biasa, kena ada nama syarikat di atas dan tulislah nama penyata. Penyata penentuan untung rugi bagi tahun berakhir pada bila tarikh dia. So kita gunalah formula ni. Okay, cuma kita tulis dalam bentuk penyata, sediakan dalam bentuk penyata. So kita mula dengan modal akhir, campurlah ambilan, tolak modal tambahan, tolaklah modal awal. So at the end you will get the answer is untung bersih. Okay, so macam mana kita cari modal akhir? So in order to find untung bersih, we need all this detail. Kita perlukan nilai semua ni. Okay, kita perlu cari modal akhir, kita perlu cari ambilan, kita perlu cari modal tambahan, kita perlu cari modal awal. So macam mana nak kira modal? Ini dia modal, formula dia ialah asset tolak liability. So everything is about asset and liability. This kaedah. So ini langkah-langkah dia. Kita perlu cari modal awal. So asset tolak liability kan. Jadi kalau dia modal awal, so ialah asset awal tolak liability awal tahun lah. Asset awal tahun atau awal tempoh, tolaklah liability pada awal tempoh. Okay. Yang ini boleh terus ambil sahaja maklumat daripada soalan. Tak perlu buat apa-apa. Tak ada pelarasan. It's
all given in the soalan, you just take the nilai and you just follow this asset awal tolak liability awal tempoh, then you will get jawapan modal awal tahun atau awal tempoh. Then kita perlu juga cari modal akhir kan. Okay, so kita sediakan penyata mencari modal akhir. So again, modal is asset tolak liability, and this one is modal akhir. So it's asset akhir lah. Asset pada akhir tempoh tolak dengan liability pada akhir tempoh. Okay, yang ini modal akhir ni tak boleh terus ambil daripada soalan. Soalan mungkin dia bagi satu nilai, but you cannot straight away take. Kerana sepanjang pada awal sampai akhir tahun ada banyak perkara sudah berlaku kan. So you mesti buat pelarasan dahulu. Okay, hanya you boleh terus ambil kalau you cari modal awal sahaja. Okay. So untuk modal akhir, kita perlu buat pelarasan. So pelarasan yang perlu buat adalah seperti kita perlu mengira belanja susut nilai untuk aset kita, ataupun akaun belum terima ni berlaku hutang lapuk. So kita perlu tolak dulu. Okay. Dan nilai akaun belum bayar, mungkin adanya akaun belum bayar yang kita belum bayar, belum tolak lagi daripada nilai yang diberi oleh soalan. Jadi kita perlu tolak atau campur, buat pelarasan. Dan mungkin adanya tambahan aset baru. Okay, mungkin perniagaan beli aset baru, ataupun pemilik bawa masuk aset dari rumah, itu modal tambahan. So everything akan berlaku yang ni. So kita perlu ambil kira. Okay, bila kita kira modal akhir, jangan terus ambil nilai dari yang diberi dalam soalan. Kita kena adjust, buat pelarasan dahulu. So kita buat pelarasan dengan mengambil kira dan maklumat tambahan yang diberilah. Whatever wujud dalam maklumat tambahan, termin dia belum lagi direkod dalam buku. So you have to ambil kira apa yang di dalam maklumat tambahan perlu tambah atau tolak, then only you get the asset yang akhir. Sama juga liability, perlu campur tolak dulu, barulah kita dapat liability yang akhir. Okay? So once you get the asset akhir, liability akhir, then only you get the modal akhir. Okay. So formula ini untuk menentukan untung juga kita ambil kira ambilan kan. So kita perlu kira jumlah ambilan juga lah. Ambilan di sini boleh ambilan tunai ataupun ambilan barang niaga. So dua-dua ni you find out berapakah tunai yang diambil, berapakah barang niaga yang sudah diambil, campur dua-dua. Ini merupakan jumlah ambilan. Then you can put here. Okay. Satu perkara yang penting bila you buat rekod tak lengkap, hanya untuk tajuk rekod tak lengkap, kita tak boleh ubah nilai tunai, nilai inventory akhir dan nilai bank yang diberi oleh soalan untuk modal akhir kan. So kita jangan ubah nilai semua ni. Contoh dia, bila dia kata tadi, dia kata dia ambil tunai RM1,000 the whole year through. So kemudian dia diberi dalam soalan akaun tunai dia pada akhir tahun ialah RM500. So you jangan tolak lagi. You jangan tolak lagi yang ambilan tu. Apa yang sudah diambil telah diambil. Nilai tunai yang diberi dalam soalan merupakan nilai yang sudah pun diambil oleh peniaga. Okay, so you jangan lagi tolak because let's say tak apa, nanti cikgu akan terang lagi lah, mungkin cikgu cakap macam ni you tak faham. So sama juga dengan nilai inventory. Kalau pada akhir tahun dia kata nilai inventory ialah RM2,000, dan dia ambil barang sepanjang tahun ialah RM300. So you jangan pula tolak RM300 daripada nilai inventory yang dibeli dalam soalan, kerana dia sudah pun diambil. Nilai yang inventory ini merupakan nilai yang sudah tolak ambilan barang niaga itu. Okay? Sama dengan nilai bank.
apa yang ada diberi dalam soalan itulah nilai the money that you have in the bank. Okay, let's say this is record tak lengkap. Let's say I want to know how much money in the bank. I just go to bank and check. So, apa yang diberi dalam buku, dalam soalan, itulah nilai dia, the real money you have in the bank. The same as nilai tunai. If I'm the accountant, I want to find out at this date, berapakah nilai dia. So, the nilai in the drawer, that is the money you have. Memang sama juga dengan nilai inventory. You want to find out pada tarikh ini berapakah inventory you ada. So I just go to your warehouse and I check. So that is the nilai. Okay, inventory yang betul-betul ada pada tarikh ini. So kalau dia kata dia sudah ambil inventory pada awal tahun, itu sudah diambil. Jangan you tolak lagi ya. Okay. Kecuali ada maklumat tambahan kata rekod nilai ini belum direkod, then baru you tolak. Okay, mungkin cikgu cakap ni anda tak berapa faham. Kita tengok contoh soalan. Okay, yang ni satu soalan. Encik Jamal tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Hanya rekod yang berikut saja boleh didapati dari buku dia. So ini dia rekod yang adalah dalam buku dia. Dia rekod tak lengkap kan. So this one is the record for awal tahun. Awal tempoh perakaunan ialah Januari sampai Disember. So ini rekod yang ada pada akhir tahun. So ini dia aset dan liability yang ada. As I said, ini merupakan perniagaan yang maklumat dia memang sangat terhad. Okay, the only they can give it to you is only asset and liability. Tak ada apa-apa tentang belanja dan hasil. Only let's say only this one ni, belanja belum bayar. Ada not detail. Jadi kita terpaksa guna kaedah perbandingan modal. So kaedah perbandingan modal, soalan selalu keluar dia akan bagilah aset dan liability pada awal tempoh dan juga aset dan liability pada akhir tempoh. Biasa like this. Because kita akan bandingkan the awal tahun and the akhir tahun. That's why they call it kaedah perbandingan. Okay. So ini yang ada tunai awal tahun 200, akhir tahun 400. Bank 1,300, akhir tempoh 2650. Okay, so ini yang cikgu katakanlah refer ini. Ini tunai 400. So 400 ini kalau dia adanya ambilan, jadi the money already taken. This is the real money that you have in your drawer at this stage. Sama juga dengan bank 2650. Kalau dia kata dia sudah sepanjang tahun dia ambil RM1,000 dari bank. So 1,000 ini pun sudah tolak, sudah diambil. Ini ialah bank pada 31 Disember. So kalau dia ambil pada Februari ke Mac sudah pun diambil. You jangan tolak lagi. Okay, faham? So sama dengan inventory. Awal tahun 800, akhir tahun 2,200. So 2,200 ini kalau dia kata dia ada ambil barang niaga RM200. Jadi sudah pun ditolak. 200 sudah diambil. Jangan you tolak lagi. Okay. So ini kenderaan. Dan you tengok awal tahun RM50,000. Akhir tahun pun RM50,000. Jadi erti dia belum kira lagi susut nilai lah. You kena buat pelarasan. This is what I mean. The modal akhir you cannot straight away take from yang diberi dalam soalan. Setiap satu perlu buat pelarasan. Contoh dia akaun belum terima. Awal tahun 3,500. Akhir tahun 2,750. Mungkin yang ini pun tak boleh ambil terus. Mungkin adanya hutang lapuk yang tidak direkod. Jadi kita kena buat pelarasan. Yang tak boleh buat pelarasan, jangan sentuh tukar dan nilai tunai, bank, inventory. The rest you can. You need to ubah mengikut maklumat tambahan. Okay. Sama juga dengan akaun belum bayar. Awal tahun 2,600, akhir tahun 1,800. So mungkin adanya you beli barang belum direkod. Dan you kena campur lah. Ini ialah yang sudah direkod. Kalau ada you beli lagi belum rekod, then you kena campur. You kena buat pelarasan.
Dan belanja am belum bayar 300. Dan akhir tahun 100. Ini pun kalau dia ada maklumat kata adanya belanja am yang masih belum direkod, then you kena campur. Jangan terus ambil nilai ni. Okay, kita tengok semua ini perlu buat pelarasan kecuali tunai dan inventory. Unless soalan so you yang ada yang tunai yang belum rekod ataupun inventory ambil yang tak direkod. Okay, kalau tidak jangan tukar. Okay, so yang perlu buat pelarasan kena rujuk kepada maklumat tambahan. Okay, maklumat tambahan tengok belanja hutang lapuk 250 belum lagi direkod. So erti dia yang 2750 ni belum lagi tolak 250 lah. So you see, you kena bila you kira modal akhir, you cannot straight away ambil nilai ni. You kena 2750 kena tolak 250 yang hutang lapuk. Maklumat kedua, satu sofa set 4,500 telah pun dibeli pada 1 Mac, tetapi belum ada rekod. So you tengok, tak ada pun tentang sofa set perabot ni. Jadi nanti you kena tambah lah. So bila you kira modal akhir, you jangan ambil sahaja kenderaan. Ada lagi aset yang you perlu ambil kira, iaitu perabot sofa set. Okay. Dan yang ketiga, maklumat tambahan, pemilik membawa masuk komputer baru. Inilah modal tambahan. Ini juga merupakan tambahan aset. So bila kita kira modal akhir, jangan lupa kita kena masuk kira aset ni, komputer alat pejabat ni, 5,000 dari rumah dia pada 1 Julai 2020. Tengok tak ada rekod aset ni. So kena bila kita kira modal akhir, kita kena campur juga alat pejabat ni. Dan poin keempat, sepanjang tahun 2020, Encik Jamal telah keluar tunai 1,200. Tengok sepanjang tahun, from awal tahun sampai Disember, dia ada keluar tunai 1,200 dan barang niaga 580 untuk kegunaan sendiri. Jadi tunai tu mungkin dia ambil pada bulan Jun atau bulan Januari atau bulan Februari. Sudah pun diambil 1,200 ni. Jangan you pergi tolak di sini. Dia menjadi negatif nanti. Jangan tolak ni. Sudah pun diambil. That's why ambil now only left 400. Okay. So sama dengan 580. Sudah pun diambil. Okay. Jangan you tolak dengan inventory ni. Yang 2,200 ni sudah pun ditolak 580. Jangan tolak lagi. Okay. So, poin yang kelima, penyata bank yang bertarikh akhir tahun ni menunjukkan adanya charge service bank RM30. Nilai ini belum dicatat dalam buku. Cikgu kata, tunai bank inventory jangan kacaukan. Just keep the nilai. Tetapi kalau soalan ada kata maklumat tambahan kata belum rekod, then you can tolak. So like this one. Nilai bank yang 2650 ni belum lagi ditolak 30. Kalau dia ada maklumat tambahan macam ni, bolehlah you tolak. Memang 2650 belum lagi tolak 30. Okay. Tapi kalau tak ada apa-apa maklumat tambahan say about all this, then you must sama. Okay, jangan tukar nilai ni. Okay. Poin ke-6, kesemua aset tetap perniagaan akan disusut nilai sebanyak 10% setahun. So you tengok kenderaan masih sama, dan dia belum kira susut nilai. Nanti you kira modal akhir kena tolak susut nilai dulu. Okay, ini pun sofa set perabot kena kira susut nilai, dan sama dengan komputer yang baru ni. Okay. So dihetaki ini rekod tak lengkap. Jadi untuk menentukan untung, kita sediakan untung penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Dan kerana kita ada aset dan liability kan, so kita boleh, walaupun kita tak boleh sediakan penyata pendapatan, but because we got enough information for asset and liability,
Jadi biasanya soalan akan minta sediakan penyata kedudukan kewangan. Okay. Inilah contoh jawapan. So, untuk mengira untung rugi, cikgu kata kita guna persamaan ni. Untung besar ialah modal akhir campur ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal. Okay. So, means that you need to find, before you sediakan the penyata untung rugi, you need to find all this information dulu. If not, you cannot get the untung or rugi. So, you need to find untung akhir, modal akhir, how much is the ambilan, how much is the modal tambahan, how much is the modal awal. So, you kena tunjukkan jalan kerja semua ni sebelum you sediakan penyata untung rugi. Semua jalan kerja ni ada markah. Okay, you kena tunjuk. So, how you find the modal awal? Okay, cikgu kata mengira modal ialah aset tolak liability. So, inilah modal awal, jadi aset awal tolak liability awal tahun, awal tempoh. So, yang awal tempoh tak perlu buat pelarasan. Straight away you take from the soalan, you see? Ada dalam soalan ni, you straight away ambil. Inilah aset, tunai, bank, akaun belum terima, inventory, kenderaan. Ini semua aset dan you tolaklah liability ni. Tak perlu buat apa-apa. Just ambil. Apakah aset dia, apakah liability dia. Just campur all the asset, tolak all the liability, dan inilah modal awal anda. Okay. Dan kiralah ambilan. Ambilan terdiri daripada ambilan tunai, ambilan barang niaga. Okay, campur dua, you dapatlah jumlah ambilan. Dan kita perlu ada modal tambahan kan? Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kosong. Okay, so di sini ada modal tambahan, dia bawa masuk komputer iaitu alat pejabat, nilai dia RM5,000. Okay, lepas sudah kira modal awal, berapa ambilan, berapakah modal tambahan, last kiralah pengiraan modal akhir. Jadi sediakan penyata mengira modal akhir. Modal akhir sama, kalau nak kira modal aset tolak liability. Tak kisah dia aset semasa ke bukan semasa, liability semasa atau liability bukan semasa, semua di bawah satu grup aset. Okay, di dalam ada aset bukan semasa, aset semasa. Liability pun sama, ada liability semasa, liability bukan semasa, semua grup di bawah kumpulan liability. Jadi formula untuk mengira modal ialah aset tolak liability. Jadi you grupkan semua aset. Jadi cikgu kata untuk modal akhir, aset dan liability jangan terus ambil dari soalan, kena buat pelarasan. Jadi tunai jangan sentuh, and unless maklumat tambahan ada kata ada apa yang belum rekod. Kalau tak cakap, just straight away ikut yang soalan. Tak ada pelarasan. Okay? Bank biasa pun tak payah pelarasan, tapi yang contoh ni dia kata adanya RM30, penyata bank belum direkod. Kalau macam tu you boleh tolak. Jadi 1620. Dan akaun belum terima kan, dia ada hutang lapuk belum direkod, jadi tolak. Ini 2,500 selepas pelarasan. Dan inventory tak kisah dia ambil barang niaga berapa pun, ingat ya, sudah pun diambil, jangan tolak lagi, terus ambil dari soalan. Dan kenderaan aset bukan semasa, semua kena buat pelarasan kerana ada susut nilai kan. So tolak, dia sudah guna setahun, jadi penuhlah for 12 months. Terus ialah 10% of 50,000. Jadi nilai bersih sekarang akhir tahun ialah 45,000. Alatan pejabat di bawah masuk ialah nilai 5,000, tetapi sudah guna setahun, jadi susut nilai 5,000 darab 10%, darab dengan 6 bulan. Okay, half. Jadi ialah lepas sudah tolak, you dapatlah nilai dari 5,000 sekarang akhir tahun sampai telah menjadi 4,750. Jatuh nilai lah kerana susut nilai. Sama juga perabot, dibeli pada 1 Mac, jadi sudah pun diguna 10 bulan. So, jadi susut nilai dikira macam tu,
kos tolak darab dengan 10% dan darab dengan 10 bulan. Jadi ini harga kos, lepas tolak susut nilai, inilah harga dia, harga bersih pada akhir tahun 4125. Then you add up all the asset, inilah asset, jumlah asset pada akhir tahun. Then tolak liability, akaun belum bayar, tak ada apa perarasan, kalau ada kena buat, kalau sini tak ada jadi terus ambil. Dan belanjaan belum bayar pun tak kata apa-apa pelarasan, kalau ada perlu buat, di sini tak ada jadi terus ambil saja. So asset tolak liability, kita dapatlah modal. Modal ini ialah modal akhir tempoh, jadi 59695. So lepas sudah kira semua, bolehlah anda sediakan penyata untuk rugi. Ikutlah jawapan, dihendaki oleh jawapan. So nama syarikat kena ada dan kena tulis penuh. Okay. Lepas tu kita ikut kiralah modal untung bersih mengikut formula persamaan tadi. Modal akhir, untung bersih ialah modal akhir campur ambilan tolak modal tambahan, yang ni ialah alat pejabat yang dibawa masuk. Ambilan ni ialah ambilan tunai dan ambilan barang niaga. So campur dan tolak modal tambahan. Tolaklah modal awal, you sudah kirakan sebelum ni. So you ikut the formula, then you will get lah untung bersih untuk tahun ini ialah 3575. Okey, soalan juga minta kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, untuk perniagaan zaman ni kerana maklumat dia tak cukup kan, jadi kita guna kaedah perbandingan modal. Kaedah perbandingan modal boleh guna kira untung bersih dengan sediakan penyata untung rugi. Tak cukup maklumat untuk sediakan penyata pendapatan, jadi tadi cikgu sudah tunjuk macam mana nak dapatkan untung bersih guna formula. Lepas tu kerana kita ada maklumat tentang asset liability kan, jadi bolehlah kita sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. So ikutlah apa yang cikgu sudah ajar, mula dengan aset bukan semasa. Okey, kenderaan guna boleh terus letak nilai bersih. Okey, kalau nak tunjuk macam mana dapat 45,000 pun boleh, tapi sebelum tu sudah tunjuk di jalan kerja dan sini tak perlulah. Okay. Nak tunjuk lagi pun boleh. Okay. Alatan pejabat nilai bersih lepas tolak susut nilai dan perabot sofa set tu 4125. Jadi inilah jumlah aset bukan semasa. Lepas tu tunjuklah aset semasa, semua modal akhir tunjukkan, semua aset semasa tunjukkan, tunai, bank, inventory, akaun belum terima. Inilah jumlah aset semasa dan tolaklah liability semasa. Okay, tolak ni, tolak ni. Okay, kita dapatlah 5820. Okay, 7720 jumlah aset semasa tolak liability semasa, kita dapat 5820. Ini dipanggil aset semasa bersih, yang bersih dia sudah tolak liability semasa, ataupun diberi nama modal kerja. So seperti biasalah, once you dapat modal kerja, you campur dengan aset bukan semasa, you add up, you dapat jumlah besar. Sepatut ini dekat bawah lah semua ni, tak ada tempat cikgu letak sini. So inilah jumlah besar, 59695. Dan ini bahagian aset kan. Okey, kita semua ini, lepas tu kita tunjuklah equity pemilik. Seperti biasalah, modal awal sudah kira kan, letak saja, campur untung bersih, campur modal tambahan, tolak ambilan. Okey, semua sudah kira dah sebelum tu. Dan kita dapatlah modal akhir. Jadi kena pasti modal akhir yang nilai sini kena imbanglah dengan ni. Okey, kalau sudah imbang, erti dia kita sudah buat betul. Jadi ini kaedah perbandingan modal, di mana adalah satu kaedah diguna untuk perniagaan yang rekod perakaunan dia memang sangat tak lengkap.
Okey, tak cukup untuk kita sediakan penyata pendapatan untuk kira untung bersih. Jadi kita guna bandingkan modal awal, modal akhir dan guna persamaan untuk cari untung bersih.